Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam karangan Al-Syekh Ibn Al-Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita sambung permasalahan yang ke-29. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Masalah kesesakan yang mengganggukan pada sembahyang Jumaat atau lainnya. Tajuk yang kita nak bahaskan pada pagi ini iaitu keadaan kesesakan sembahyang pada hari Jumaat sehingga menyebabkan susah nak rukuk dan sujud, terutama mereka yang berada di tanah suci Mekah ataupun di Al-Madinatul Munawwarah. Biasa berlaku terutama pada hari Jumaat. Kadang-kadang ada orang yang semayang di atas tangga ataupun semayang betul-betul tepi pintu pun tutup, dalam keadaan mereka ni payah nak rokok. Macam mana keadaannya? Menunggu orang lain dah bangun baru dia boleh rukuk, ataupun tunggu orang ni bangun baru boleh sujud. Bila dia berlaku sedemikian rupa, imam sudah jauh dah dia punya pergerakan sehingga menyebabkan imam sudah berdiri pada rakaat yang seterusnya, makmum ni sudah tertinggal banyak. Adakah mereka ini diberikan kemaafan meninggalkan membaca surah Fatihah bersama imam ataupun tidak? Ataupun boleh tak ianya sujud mengikut apa yang ataupun mengikut keadaan yang dia boleh sujud? Ini kita bahaskan tajuk kesesakan yang berlaku pada sembahyang Jumaat. Dan ulama Syafi'i sebenarnya memperluaskan bukan sembahyang Jumaat saja. Contohnya mereka yang berada di tanah suci Mekah pada musim haji, kadang-kadang ataupun musim umrah dalam keadaan orang begitu ramai, ataupun mana-mana negara yang orangnya memang ramai, dalam keadaan kesesakan ianya tidak terbatas pada hari Jumaat, barangkali boleh juga berlaku pada sembahyang-sembahyang fardu yang lain seperti sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, sembahyang fardu maghrib dan juga sembahyang fardu isyak. Tapi subuh jangan berlaku. Subuh jangan berlaku. Permasalahannya begini, dia kata, surah masalah ini ialah gambaran permasalahannya ialah makmum yang masbuq mendapat imam sedang rukuk pada rakaat yang pertama. Ketika mana makmum yang masbuq ini hanya berkesempatan bersama imam ketika imam rukuk.
Dia sampai masjid, imam ketika itu rokok, dia pun terus rokok. Ataupun hanya mendapat sebahagian daripada membaca surah Fatihah, barangkali dia baca Bismillahirrahmanirrahim, imam rokok, dia kena rokoklah sebab dia masbuk. Atau ia mendapat sedikit masa imam, mana dia takbiratul ihram, dia sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, imam rokok, maka dia kena ikut imam rokok. Dia tidak boleh menghabiskan Fatihah. Kenapa? Kerana sesungguhnya ia seorang makmum yang masbuk. Atau makmum mendapat sedikit masa imam dan ia sempat membaca padanya, pada waktu dia selepas takbiratul ihram, sebahagian daripada Fatihah, kemudian ia rokok bersama imam, dia rokok sama imam dan i'tidal sama dengan imam, dan i'tidal ia, tapi waktu sujud ni berlaku kesesakan. Sebab dia bersesak-sesak ni, dia sempat bersama imam, dapat rokok bersama imam, dapat i'tidal, tapi waktu sujud kemudian berlaku kesesakan pada sujud. Tapi waktu sujud dia payah nak sujud sebab terlampau rapat orang. Begitu juga rokok, boleh rokok di atas belakang orang pun boleh rokok. Tapi rokok dia tidak masalah sebab dia boleh isyaratkan sedikit. Dia masalah sujud ni, bila sampai sujud dia tunggu sampai orang dah habis bangun, dia baru boleh sujud. Kerana dia menunggu ini menyebabkan dia tertinggal banyak rukun dengan imam. Kemudian berlaku kesesakan pada sujud, maka ia tidak dapat, maka si makmum ini tidak dapat menyelesaikan sujudnya. Sebab apa? Disebabkan kesesakan hingga imam rokok pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua dia tunggu makmum yang lain dah habis sujud, dia pun barulah boleh sujud. Dia sujud kerana berlaku kesesakan, diberikan kemaafan, boleh tertinggal 3 rukun, boleh tertinggal 3 rukun panjang bersama imam kerana berlaku kesesakan, iaitu keuzuran. Kalau berlaku keuzuran dimaafkan dalam hukum fiqh. Mana imam dah sujud, dia kena tunggu sebab sesak. Orang dah bangun semua, dia barulah dia sujud. Kemudian barangkali orang depan ni pula pun sujud, bangun pula, dia baru boleh duduk antara dua sujud. Kemudian dia bersujud. Ketika mana dia sujud yang kedua ini, sebenarnya imam dah lama bangun dah. Imam sudah lama bangun. Imam dah baca Fatihah, imam dah baca surah. Bila dia bangun sahaja, imam pun rokok. Imam rokok. Adakah ianya terpaksa baca surah Fatihah ataupun dia terus rokok bersama imam, bertukar menjadi masbuk semula? Tadi dia masbuk, kemudian bertukar menjadi masbuk semula. Macam mana dalam pandangan ulama fiqh? Bangun-bangun, imam pun rokok pada rakaat kedua, maka hendaklah makmum terus rokok serta dia, maka dia kekal menjadi orang yang masbuk. Ini pandangan yang pertama di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang membenarkan menunggu imam dan diberikan kelonggaran tertinggal 3 rukun panjang. Walau bagaimanapun dalam masalah kesesakan ini, ianya bukan berlaku zaman sekarang, juga pernah berlaku di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Idza ishtadda zihamu falyasjud ahadukum ala zahri akhihi." Rawahu al-Baihaqi bi isnadin hasan, bi isnadin sahih. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Idza istadda az-zihamu, idza istadda az-zihamu," apabila kesesakan ni memang sesak sungguh, apabila bersangatan kesesakan, idza istadda az-ziham, zahmah,
bersangatan zahmahnya iaitu kesesakan. Falyasjud ahadukum, hendaklah di antara kamu ini sujud ala zahri akhihi, di belakang kawannya. Mana tak perlu tunggu sujud seperti sujud biasa, mana nak tunggu sampai bangun makmum-makmum yang depan ni baru dia nak mula nak sujud. Kalau dia ikut kaedah di dalam kitab kita ni, dia terpaksa tunggu. Dia terpaksa tunggu semua orang bangun baru dia sujud. Menyebabkan dia tertinggal banyak rukun, tapi diberikan kemaafan 3 rukun panjang. Di sana ada satu kaedah yang lain yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, berlaku kesesakan seperti itu, maka sujudlah di atas belakang sahabat kamu di depan. Ini kalau orang jenis boleh kita sujud, kalau kita sujud belakang dia tapih pula, susah kita kan. Barangkali pendekatan dalam kitab kita ni berpandangan kerana tidak semua makmum ini tahu boleh sujud atas belakang orang. Tak semua orang tahu. Yang mengaji boleh, yang tak mengaji dia sujud belakang, dia pun gerak badan begitu. Dia kata apa pula nak sujud? Sujud, tunggulah orang lain, orang bangun. Bolehlah pakai pandangan yang kedua, pandangan kedua dalam mazhab kita tadi. Adapun pandangan yang paling kuat yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajut Talibin, menyebut dalam kitab Minhajut Talibin di Imam Nawawi menyebut, dan telah disyarahkan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj, wa man zuhima anis sujudi, barang siapa yang ianya terhalang disebabkan kesesakan. Wa man zuhima ay mana'ahu ziham, barang siapa yang terhalang sujud kerana kesesakan. Wa man zuhima anis sujud, barang siapa yang terhalang daripada sujud disebabkan kesesakan, ala ardin au nahwiha, sama ada di bumi ataupun di lainnya. Contohnya tiba-tiba kita dapat semayang betul-betul tepi tiang, semayang, ataupun di atas tangga. Dalam Masjidil Haram contohnya, kita nak naik tangga tu, situlah bila qamat, bila azan saja nak bergerak ke atas tak boleh, ke bawah tak boleh, naik atas tak boleh, ke bawah tak boleh, berlaku kesesakan. Ataupun baru kita masuk, tiba-tiba dia tutup pintu, dia tutup sebab berlaku kesesakan. Kalau musim haji ataupun waktu umrah orang ramai ni, dia tutup terus. Jadi bila tutup, dalam pun dah stuck dah, kita pun betul-betul dapat berdiri, nak duduk tak boleh, berdiri je begitu, betul-betul tepi pintu atau tepi tiang ni. Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam keadaan begini, sama ada, dia kata ma'al imami fi raka'atil ula, bersama dengan imam pada rakaat pertama, minal jum'ati, daripada sembahyang Jumaat, fa amkanahu sujudu munakkisan ala syai'in min insan au mata'in au bahimatin au nahwi dhalika fa'ala. Kalau dia boleh sujud ke atas manusia, dia boleh sujud dalam keadaan membongkokkan badannya, boleh sujud atas badan manusia ni, ia sujud. Kalau dia boleh sujud di atas badan manusia, ia sujud. Ataupun au mata'in, ataupun boleh sujud di atas benda, yang ada atas benda. Boleh sujud contohnya dekat tiang, ya sujud dekat tiang, sujudlah. Au nahwi zalika, ataupun seumpama itu. Kita telah bahaskan pada pengajian sebelum ini, sujud di atas suatu yang bergerak tak boleh. Tapi sekarang kita sujud di atas benda bergerak. Orang boleh bergerak, dia akan bangun, dia boleh berdiri, dia boleh duduk, dia boleh rokok. Pada kaedah asal tak boleh sujud di atas yang boleh bergerak, yang bergerak sesama kita.
boleh bergerak, tetapi maksud bergerak ialah bergerak pada badan kita, iaitu pada badan. Adapun yang benda lain bergerak, tak apa, kita sujud di atasnya. Tapi kalau kita sujud di atas, contohnya kain yang kita pakai, kerana terlampau panas, kita pun ambil serban kita ni ataupun baju kita ni, kita tarik gitu, ataupun jubah ni, kita sujud, kita bergerak, baju ni pun bergerak, tak boleh sebab pada diri. Manakala kalau orang lain bergerak, biarlah kita sujud, dah tu dia belah, contohnya dia tidak mencacatkan dan membatalkan semayang, kerana yang bergerak itu bukan diri. Itu maksud bergerak dalam kitab kita mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka menurut pandangan yang paling kuat di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, sebenarnya boleh sujud di atas mana-mana. Boleh sujud di belakang sahabat kita, ya sujud. Contohnya dapat sujud sama-sama rapat macam ni. Nah, macam mana? Rokok bagi isyarat, kemudian sujud di atas badan dia, dan orang depan ni pun sujud di atas badan orang belakang depan dia, orang ni pun begitu. Ini berlaku biasanya dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ataupun pada musim haji orang begitu ramai, dan ketiga dalam keadaan dikepung, dia suruh masuk, ya Allah ya Allah, khus, dia suruh masuk. Dia bila masuk, dia tarik, kita macam mana semayang? Kita berdiri je begitu. Yang lainnya betul lah ikut saf, yang sunnah penuh belakang ni. Maka teruskan juga nak semayang ni, semayang Jumaat, maka boleh sujud di atas badan manusia, ataupun apa-apa tempat, sama ada mata' benda ataupun seumpamanya. Ujuban, fa'ala dhalika ujuban, ay fa'ala dhalika, melakukan sedemikian rupa, iaitu sujud di atas belakang orang, atau di atas benda, ataupun apa-apa yang boleh kita sujud. Sujud ni memang kena sujud, bukan isyarat memang sujud betul. Sebab boleh kita sujud, kena sujud. Melainkan memang tak boleh sujud, baru boleh diisyaratkan. Sekarang memang boleh sujud, kena sujud. Fa'ala dhalika ujuban, maka wajib ke atas makmum melakukan sedemikian rupa, tak kira dia lelaki atau perempuan. Biasa kalau dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perkara ni orang semua dah makruf. Boleh kita sujud di belakang orang, dan bila kita sujud pun orang depan ni dia tak akan rasa geli. Kalau orang Malaysia ni sujud-sujud dia rasa geli pula dia kira. Contoh orang Arab ni dah biasa, dia tidak akan rasa kekok dan canggung apabila sujud di atas belakang orang. Inilah kaedah yang diajar dalam hukum fiqh berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, idza ishtadda az-zihamu falyasjud ahadukum ala zahri akhihi, iaitu sujudlah di atas belakang sahabat kamu sekiranya ia dalam keadaan kesesakan hendak sujud. Hukumnya apa? Semayang itu sah. Semayang itu sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tak boleh juga, kalau tak boleh macam mana? Nak sujud pun tak boleh di atas belakang orang. Wa illam yumkinhu sujudu, kalau tak boleh juga sujud, fassahihu annahu yantaziru, muqabil asah, iaitu pandangan yang kedua, kata iaitu qaul yang sahih tadi, qaul asah, dalil yang paling kuat yang atas tadi. Tetapi pandangan yang kedua, dia boleh dipakai tapi dinamakan sahih, muqabil dia, yang sebalik dia. Dia kata yantaziru, naklah si makmum ni tunggu sehingga boleh dia sujud. Wala yumi'u liqudrati alaih, tak boleh isyarat sujud kalau dia boleh sujud. Sebagaimana dalam kitab kita ni, dia kena tunggu lah. Dia tengok yang boleh dia sujud, maka dia tunggu, dan boleh tertinggal
jangan lebih pada 3 rukun panjang. Pada 3 rukun panjang. Ini pandangan yang paling kuat. Ada pandangan lemah di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Pandangan yang ketiga menyatakan yumi'u aqsa ma yumkinuhu kal maridi li makanil uzri. Ada kata boleh isyarat. Kalau berlaku kesesakan, isyarat je sujud ni. Dikiaskan seperti orang sakit. Seperti orang sakit tak boleh sujud, maka sujud pun dia bagi isyarat sahaja. Ini Allahu Akbar, ini rukuk, sami Allahu liman hamidah, ini i'tidal, Allahu Akbar, ini sujud. Maka dia kata dikiaskan seperti orang sakit. Orang sakit. Dan pandangan yang seterusnya, yatakhayyaru bainahuma. Pandangan yang keempat di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, makmum ini boleh pilih. Nak sujud pun boleh, nak tunggu dulu, nak sujud atas belakang orang ke ataupun di atas benda pun boleh, nak tunggu pun boleh, nak isyarat pun boleh. Isyarat pun boleh. Bermakna di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i sampai panjang pembahasannya, mana paling kuat? Paling kuat iaitu boleh sujud di atas apa-apa benda yang dia boleh sujud. Dan tidak boleh terus berpindah kepada isyarat, melainkan sudah tunggu dulu. Kalau dah betul tak boleh, barulah boleh sujud ini diisyaratkan. Kerana sujud mesti kena di atas tempat sujud. Justru itu pengarang kitab kita mengambil pandangan yang kedua, annahu yantaziru, hendaklah menunggu, tunggu dia pun sujud. Bila sujud tadi baru boleh sujud. Sujud pertama imam dah lama bangun dah, imam pun dah baca surah Fatihah. Sujud duduk antara dua sujud. Bila sujud yang kedua juga terpaksa tunggu ni, dia imam dah baca surah. Habis sujud yang kedua dia pun baru bangun didapati imam rakaat. Adakah perlu dia baca surah Fatihah? Ulama kata sebab telah dimaafkan kedudukan dia ini, naik imam rokok, tinggalkan rokok, terus sahaja tinggalkan baca surah Fatihah dan terus saja rukuk bersama imam, kekallah rakaat kedua seperti keadaan masbuk juga. Hukum asal sepatutnya rakaat kedua dia sudah bertukar menjadi orang muwafiq. Tapi dalam keadaan ini diberikan satu kelonggaran yang dinamakan al-qa'idatul mustasna, kaedah yang diberikan pengecualian walaupun keadaan sedemikian rupa bertukar keadaan muwafiq menjadi masbuk. Menjadi masbuk. Rakaat pertama pun dia masbuk, rakaat kedua pun juga dia masbuk. Itu yang disebut dalam kitab kita ni. Terus lagi kitab-kitab. Dan gugurlah wajib membaca Fatihah daripadanya. Gugur baca Fatihah. Ditangguh oleh imam kerana dia dikirakan masbuk. Demikian juga hukum di atas tadi, ianya sama juga permasalahan ini. Demikian juga gugur baca Fatihah. Demikian juga gugur baca Fatihah ke atas makmum. Bila? Jika makmum mendapat membaca sebahagian daripada Fatihah, kemudian imam pun rakaat. Makmum yang tadi ni, dia dah habis rukuk sujud kedua, dia bangun naik rakaat, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Contoh, imam pun Allahu Akbar, rakaat. Dia tetap dikira seperti orang yang masbuk. Fatihah yang baki itu ditanggung oleh imam, maknanya gugur juga. Keadaan yang pertama tadi memang dia tak dapat baca Fatihah. Keadaan yang kedua dapat membaca sikit sahaja daripada surah Fatihah, yang baki itu jangan dihabiskan, kerana kalau dia habiskan juga membaca surah Fatihah, bermakna ia sudah tertinggal lebih pada 3 rukun dengan imam. Berdiri betul,
ada rukun panjang. Bila dia habis juga imam pun rukuk, maka sudah jadi 4 rukun. Batal semayangnya sekiranya ia tidak berniat mufaraqah dengan imam. Justru itu di dalam kaedah fiqh memberikan kelonggaran dalam keadaan kesesakan. Az-zahmatu, ini zahmah, kesesakan adalah dikira sebagai keuzuran bagi orang yang semayang, dia terus boleh ikut imam. Keadaan yang kedua, dapat sedikit yang baki ditanggung oleh imam dengan syarat Fatihah imam itu dapat menanggung. Kalau Fatihah imam pun tak betul, maka Fatihah tidak dapat ditanggung. Tapi biasa kalau tu imam jadi imam masjid, imam hari Jumaat ni ialah imam yang telah cukup syarat-syarat dia, begitu. Dan sama lagi kita demikian juga gugur Fatihah. Jika makmum mendapat membaca sebahagian daripada Fatihah, kemudian imam pun rokok, macam mana keadaan makmum ni? Maka hendaklah ia makmum putuskan daripada membaca Fatihahnya dan terus rukuk mengikut imam. Ikut imam. Kalau kita faham masalah ni, tidak menjadi payah bagi kita. Kalau berlakulah contohnya kita semayang fardu Jumaat ataupun mana-mana semayang fardu berlakunya kesesakan, jangan tak semayang. Contohnya kalau ada orang pergi umrah, pergi haji, dia tengok sesak kan, Allah, dia kata nak semayang macam mana? Kita tanya, Jeffrey, kau semayang tadi? Semayang macam mana Ustaz? Nak rokok pun tak boleh, sujud tak boleh. Saya tunggu dah habis, orang semua keluar baru saya semayang. Rugilah tak dapat semayang berjemaah dengan imam pada waktu yang pertama. Kalau semayang Jumaat macam mana? Bukan boleh qada. Maka inilah kaedah yang diajarkan oleh ulama fiqh menerusi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan kita dapati makmum pada surah ini, jadi dia punya natijah. Maka kita dapatlah mengambilkan rumus, membuat satu rumusan dalam permasalahan ini seperti orang masbuk, dan dengan ini dipahamkan bahawa rakaat masbuk itu tidaklah terhenti pada rakaat yang pertama sahaja. Berdasarkan permasalahan yang kita bahaskan, dapatlah kita faham masbuk tu bukan rakaat pertama. Kadang-kadang boleh berlaku pada rakaat kedua, kadang-kadang boleh berlaku rakaat ketiga, ataupun berlaku pada rakaat keempat. Kalau semayang tu 4 rakaat. Kalau semayang tu 4 rakaat. Sebagaimana yang telah kita bahaskan sebelum ni, contohnya disebabkan asal kejadiannya, aslul hirqah, dia orangnya lambat pergerakannya, jadi dibenarkan ia jangan lebih tertinggal dengan imam 3 rukun panjang, ataupun disebut 5 rukun. Dalam kitab kita sebut 5 rukun, iaitu jangan lebih pada 3 rukun panjang. Jadi sebabkan pergerakan dia lambat, dia pun rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara duduk sujud dan sujud, dia naik rakaat kedua mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia bertukar balik menjadi masbuk. Tadi dia muafiq, rakaat pertama dia muafiq, tapi rakaat kedua dia jadi masbuk. Kemudian dia ikut imam kan, ikut imam. Pada rakaat ketiga bertukar balik jadi muafiq. Rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua jadi masbuk, rakaat ketiga dia jadi muafiq, rakaat keempat bertukar balik jadi masbuk. Ni geng-geng mat slow ni, mat slow ni dia boleh bertukar begitu. Bukan kau slow tapi mat slow, dia slow begitu. Jadi inilah kaedah yang disebut oleh ulama fiqh. Pelik tak? Ya, macam pelik. Rakaat pertama dia muafiq, kena perhabiskan juga surah Fatihah, tapi rakaat kedua tukar jadi masbuk. Barangkali pada rakaat kedua dia dapat membaca 3 ayat sahaja surah Fatihah. Ya, baca 3 ayat, tak payah perhabiskan. Imam rokok, dia pun rokok. Ataupun memang langsung tak dapat baca surah Fatihah, imam dah rokok, ya terus rokok, tukar jadi masbuk. Duduk sama tasyahud awal dengan imam, naik rakaat ketiga, memang dia boleh baca surah Fatihah, tapi slow, boleh tertinggal
Rukun dengan imam jangan lebih daripada 3 rukun panjang, dah ikut turutan. Naik pula rakaat keempat, tukar balik jadi masbuk. Maka hendaklah kamu faham, kata Tuan Syekh kita, masbuk ini tidak terhenti ia pada rakaat pertama, bahkan boleh berlaku pada rakaat kedua, boleh berlaku pada rakaat ketiga, ataupun boleh berlaku pada rakaat keempat, keempat rakaat, dengan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi. Bukan sewenang-wenang macam kita ni, orang okey tak ada diberikan kelonggaran ini. Oh macam tu kata Jeffrey, aku nak ambil, nak test lah kena. Rakaat kedua aku nak jadi masbuk, rakaat ketiga aku nak jadi muafiq. Ini tak boleh, ini at-tasahul. Ini mengambil mudah dalam bab agama adalah boleh membawa kepada dosa. Ini bagi orang yang bermasalah. Rufi'at ummati, diberikan kemaafan, tidak dikirakan berdosa kepada umatku kalau ianya ada sebab-sebab tertentu. Ada sebab tertentu ini disebut oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nak teka-teki dengan orang, bila boleh jadi muafiq, bila jadi masbuk, kita kata bila Tuan Syekh, bila boleh jadi masbuk, bila jadi muafiq. Bila pada rakaat keempat jadi masbuk, pada rakaat ketiga jadi muafiq, ya boleh bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Terus lagi kita bahkan kadang-kadang, dia kata bahkan kadang-kadang berlaku pada rakaat kedua dan yang ketiga atau yang keempat, dan tidak tasawur pada akal bahawa berlakunya masbuk pada 2 rakaat berturut-turut, melainkan pada masalah ini juga dia kata tak berlaku 2 rakaat dua masbuk, 2 rakaat ni masbuk, melainkan dalam bab sembahyang Jumaat ini memang asal dia masbuk, rakaat kedua pun dia jadi masbuk. Rakaat kedua pun jadi masbuk kerana berlaku kesesakan. Inilah permasalahan yang tasawur yang tergambar, yang boleh diberikan contoh permasalahan. Rakaat pertama pun masbuk, rakaat kedua pun masbuk, iaitu apabila berlaku kesesakan pada sembahyang Jumaat. Walau bagaimanapun telah dijelaskan tadi, ada 4 keadaan, boleh pilih mana-mana yang terbaik, iaitu sujudlah di atas badan orang. Tapi kalau kita sujud takut orang pun terkejut kan, ataupun diterajang pula kita sujud-sujud atas orang, maka kita ambil kaedah yang kedua, yantaziru wala yumi'u, tunggu dan jangan isyarat. Kalau tunggu, barangkali berlakulah apa yang kita telah bahaskan dalam masalah 29 ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, inilah nama fiqh. Fiqh ni mana faham. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fiqh ni pada bahasa ialah faham. Maka dalam bab-bab ini kena faham. Dan fiqh ini adalah merupakan al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyatu, iaitu hukum al-ilmu, hukum berkaitan dengan hukum ilmu berkaitan dengan hukum syarak. Yang mana hukum syarak yang kita bahas kali al-muktasabu, dipetik, diambil dalilnya min adillatiha tafsiliyah, berdalil-dalil secara terperinci, iaitu daripada Quran, daripada hadis, ataupun daripada asar, iaitu daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama Syafi'i berasaskan kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun, agama ni mudah. Ada kala-kala keadaannya ini dia jalan penyelesaian, ini dia cara dia. Inilah yang kita baca kitab fiqh, ianya meluaskan lagi kepahaman kita, dan kita tak sempit begitu. Dalam kitab Muniyatul Musalli tak ada bahas bab kesesakan, dan dalam kitab Muniyatul Musalli tidak ada dibahaskan dalam bab kesesakan. Itu Sibyan tak ada, Bughiyatul Tullab tak ada, kecuali kalau dalam kitab Kasbul Litham
Ini ada sebab dia di antara kitab fiqh yang paling masyhur di dalam bahasa Jawi lama, iaitu 2 jilid Kathbul Litham. Kathbul Litham ni ini dia antara kitab yang detail. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi, masalah kesesakan di dalam sembahyang zuhur. Ini kalau sembahyang Jumaat, kalau sembahyang zuhur, kena musim haji, orang sebut ini ialah haji akbar. Tiba-tiba Arab Saudi isytiharkan iaitu tahun ini haji akbar, kerana bertepatan hari Jumaat, wukuf di Arafah pada hari Jumaat, maka disebut sebagai haji akbar. Walaupun hadis itu adalah, ada ulama kata kerana dia bertepatan hari Jumaat, haji yang Nabi SAW lakukan, bukanlah ianya berterusan sampai hari kiamat, temu hari Jumaat haji akbar. Ini telah disebut oleh ulama yang terkenal, Syekh Abu Bakar Syata dalam kitab beliau yang terkenal I'anatul Talibin. Haji akbar itulah yang berlaku pada Nabi SAW. Tapi orang tetap pegang juga, kalau bertembung pada hari Jumaat ni, yang haji akbar. Haji akbar. Jadi bila sebut haji akbar, seluruh pelosok dunia pun datang. Cara betul ke cara haram dia masuk. Bila haji akbar ni kita tengok, tah mana-mana orang datang. Kalau negara Arab tu, tah mana-mana orang, macam-macam jenis orang datang, begitu ramai. Kalau hari raya ataupun haji akbar ini memang ramai, tak terkawal, mana tak tahulah daripada mana datang dia. Dan mereka datang berpusu-pusu, ini betul dalam keadaan sedemikian rupa, maka berlakulah kesesakan. Begitu juga kalau kita pergi tanah suci Mekah ni pada 10 Ramadan yang terakhir pun juga berlaku kesesakan, terutama bila kita semayang ni, kesesakan sungguh. Dalam Masjidil Haram pun penuh dah orang iktikaf. Lepas semayang subuh ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua lena dah, semua lena. Tempat-tempat ni pun sudah ada orang iktikaf, semua lena dah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah angin, seolah-olah ditiup ke angin sangkakala, semua lena terus. Sebab malam tadi dia orang beribadat. Ini kalau berlaku sedemikian rupa, kesesakan pada sembahyang zuhur macam mana? Dan lain daripada sembahyang zuhur yang menyebabkan makmum tertinggal daripada membaca Fatihah ke-4 rakaat. Bukan rakaat pertama aja, kedua pun jadi masbuk, rakaat ketiga pun jadi masbuk, rakaat keempat pun jadi masbuk. Syekh menyebut, sekiranya berlaku kesesakan pada sembahyang zuhur atau lainnya, mana sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, yang boleh menyebabkan makmum tertinggal jauh daripada imamnya, daripada menyempurnakan sujud di dalam ke-4 rakaat, dan dibolehkan ia makmum meninggalkan daripada membaca Fatihah pada semua rakaat itu, dan sah sembahyang dia. Rakaat pertama pun dia masbuk, rakaat kedua pun kedudukan dia jadi masbuk, rakaat ketiga pun masbuk, rakaat keempat pun masbuk. Sebab kesesakan, sesak. Nak tunggu orang rukuk sujud dulu, dah habis barulah dia boleh sujud. Rakaat kedua pun berlaku macam tu, rakaat ketiga pun berlaku itu, rakaat keempat pun begitu. Dan apa hukum sembahyang dia? Dan dibolehkan ia meninggal daripada membaca Fatihah pada semua rakaat itu, dan sah sembahyang dia. Sembahyang sah. Tak perlulah kita kata macam tak sempurna lah sembahyang, lebih baik aku sembahyang dalam hotel. Sembahyang tetap sah, dan pahalanya pun juga Allah tidak akan kurangkan kerana niat kita berjemaah. Dan tidak ada bagi kita masalah sembahyang yang boleh makmum meninggalkan bacaan Fatihah semua rakaat, melainkan pada satu masalah ini sahaja, masalah kesesakan. Masalah kesesakan lain tak boleh.
lain tak boleh, sebabkan lambat baca dan sebagainya, tidak boleh. Dan surahnya seperti berikut. Ini contoh 4 rakaat dia tak dapat baca Fatihah. Seperti berikut, iaitu mendapat makmum akan imam sedang rukuk pada rakaat yang pertama di dalam sembahyang zuhur. Dia sampai-sampai imam dah rukuk, Allahu Akbar, dia takbir ihram berdiri, kemudian baru dia rukuk. Jangan takbir ihram terus rukuk batas sembahyang. Allahu Akbar dalam keadaan berdiri dulu, dah ada tamakninah baru rukuk. Allahu Akbar terus rukuk batas sembahyang. Sebab syarat takbirat ihram mesti berdiri betul berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fakabbir." Apabila kamu sudah berdiri betul, baru takbir. Idza qumta, apabila telah sempurna, ai idza qumta qiyaman tamman, apabila kamu sudah berdiri betul sempurna, fakabbir, baru takbiratul ihram. Maknanya syarat takbiratul ihram mesti berdiri betul. Tak berdiri betul hukumnya tak sah. Itu baru rukuk. Mendapat makmum akan imam sedang rokok pada rakaat pertama di dalam sembahyang zuhur, kemudian ia pun turun rokok dan i'tidal serta imam. Kemudian berlaku kesesakan dan tidak ada tempat ia hendak sujud sehingga hampir selesai imam daripada baca Fatihah pada rakaat yang kedua. Sama macam tadilah. Dia tunggu dah habis, semua orang bangun, dia pun baru sujud. Dah sujud-sujud, tengok-tengok imam rakaat kedua ni dah nak habis dah baca surah kan, ataupun baca surah Fatihah. Dan sebaik sahaja makmum bangun kepada rakaat yang kedua, mendapati imam pun rukuk. Bangun rakaat kedua, tengok-tengok imam dah rukuk, dan ia makmum pun rokok sertanya, jadi masbuk balik rokok sama dan i'tidal. Kemudian berlaku pula kesesakan hingga tidak ada tempat ia hendak sujud pada rakaat kedua ni, maka memperbuat ia seperti rakaat yang pertama juga. Maka sebaik sahaja ia bangun kepada rakaat ketiga, imam pun rokok lagi, dan ia pun rokok serta imam dan i'tidal. Kemudian berlaku kesesakan lagi pada rakaat yang keempat, dan sebaik saja angkat kepalanya dan bangun, maka imam pun rokok. Nampak ni, pada 4 rakaat semua jadi masbuk, dan ia pun rokok sertanya juga. Dan gugurlah kepada makmum tadi bacaan Fatihah makmum itu pada keempat rakaat itu, dan demikianlah pada sembahyang yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat. Ini permasalahan zahmah nama dia, dalam keadaan kesesakan, bagi makmum payah nak sujud. Inilah tasawur permasalahan yang digambarkan kepada kita. Kalau berlaku, inilah jalan penyelesaiannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, masalah ke-31. Makmum tak sempat membaca Fatihah. Sebenarnya dia sempat baca Fatihah, tapi sebab dia menyibukkan diri membaca doa iftitah, menyebabkan tak sempat menghabiskan surah Fatihah. Kalau begini macam mana? Syekh bagi tajuk, makmum tak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang baca doa iftitah dan ta'awuz. Sedangkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sunat. Membaca doa iftitah juga sunat. Tetapi membaca surah Fatihah rukun. Sebagaimana yang diketahui bahawa sesungguhnya dalam kaedah fiqh ada menyebut idza ta'arada baina sunnati wal fardi quddimal fardu. Apabila berlaku pentembungan di antara sunat dan fardu, maka hendaklah didahulukan fardu. Mesti didahulukan fardu. Sekarang dia takbiratul ihram
dan dia jadi makmum yang masbuk, macam makmum masbuk. Sebab dia takbiratul ihram, imam ketika itu sedang baca surah, contohnya baca wadduha. Kalau imam baca wadduha ni, insya-Allah kalau dia baca Fatihah dalam bacaan serdahana, dia boleh habiskan surah Fatihah. Tapi makmum ni dia menyibukkan diri juga membaca doa iftitah dan juga baca a'udzubillah. Siapa tahu dia terus baca bismillahirrahmanirrahim, habiskan surah Fatihah. Dia ada sibuk juga nak baca doa iftitah. Bila dia baca doa iftitah habis, baru dia baca surah Fatihah, baru dia baca surah Fatihah. Setakat 3 ayat, imam pun rokok. Adakah dia boleh turun rokok ataupun mesti menghabiskan baca surah Fatihah? Ini yang nak dibahaskan. Lain kali kalau kita jadi makmum, jangan sibuk-sibuk baca lagi benda sunat, terus sahaja baca yang fardu. Kerana berdasarkan kaedah tadi, idza ta'arada bainal fardi was sunnah quddimal fardu. Berlaku pertemuan di atas sunat dengan fardu, mesti didahulukan fardu. Mesti didahulukan fardu. Jangan ada dah rasa macam tak cukup lah semayang, macam tak rasa puas. Wala puas wala apa pun. Yang penting fardu itu mesti dilakukan. Itu yang penting. Kalau dia buat juga macam tadi, dia baca doa iftitah dan juga dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim, macam mana imam dah rokok dah ni. Makmum yang masbuk, jika ia ada masa yang boleh mencukupi untuk membaca suratul Fatihah, tetapi makmum berbimbang daripadanya dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz, dia baca juga doa iftitah dan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, dan ia yakin sekiranya ia membaca doa iftitah dan ta'awuz, tentu sekali ia tidak dapat menghabiskan Fatihahnya. Dia ni kuat sangkaannya bahawa kalau dia baca, kalau yakin memang tak boleh. Syekh kita ni memang terjemah yakin, wa yatahaqqaqu, memang betul-betul dia yakin kalau dia baca doa iftitah dan juga baca auzubillahi minasyaitonirrajim, nescaya dia tak dapat habis baca surah Fatihah, dan tentu imam dah rukuk, dia kata. Tapi dia baca juga macam mana? Dia dah yakin dah, maka ia dianggap muqassir. Dia dikirakan orang yang cuai. Orang yang cuai. Maka kalau dia dikirakan orang cuai, macam mana? Dia bukan orang yang diberikan kemaafan, bukan orang yang dimakfuun anhu, bukan diberikan kemaafan pada dia, tetapi dia orang yang cuai. Al-muqassir la yughtafar. Keadaannya al-muqassiru la yughtafar. Orang yang cuai tidak diberikan kemaafan. Kalau tidak diberikan maafan, macam mana? Ini tafriq dia. Ini jawapan dia. Maka ia tidak boleh diberikan keuzuran pada takhalluf, terbelakang daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Dia tak dapat keistimewaan boleh tinggal 3 rukun sebab dia muqassir. Al-muqassiru la yughtafar. Orang yang cuai tidak diberikan kelonggaran, tertinggal 3 rukun. Yang diberikan kelonggaran kerana kesesakan. Kalau diberikan kelonggaran kerana asal kejadiannya memang orang lambat, ini boleh. Ini tak boleh, dia kata. Bahkan wajib ia menghabiskan Fatihahnya, wajib dia habis Fatihah, dan mendapati imam di dalam rukuk, kena habis juga surah Fatihah. Dan mendapati imam dalam rukuk, dan kalau tidak, lupalah rakaatnya. Lupalah rakaat. Dia kena habiskan surah Fatihah dan imam rukuk. Kalau dia tak rukuk, bermakna sudah tertinggal 2 rukun panjang dengan imam batas sembahyang. Berdiri betul, rukun panjang. Rukuk, rukun panjang. Kalau tak dapat rukun dengan imam, maka
batallah semayangnya. Kalau kita ambil pandangan ini, kecewa si makmum ni sebab tak dapat semayang berjemaah. Adakah di sana ada jalan penyelesaian bagi kes ini? Masalah ni ada tak jalan penyelesaian? Ulama kata ada jalan penyelesaian. Kalau dia habiskan surah Fatihah, dia tertinggal dengan imam 2 rukun panjang, maka pahala semayang berjemaah dia dapat kadar dengan imam. Berapa kadarnya? Kalau dapat 5 minit, 5 minit lah dengan imam pahala berjemaah, dan dia terpaksa mufaraqah dengan imam. Masalah ni. Dan pergerakan pun akan tidak cantik. Sana ada orang semayang seorang diri, yang lain orang semayang jemaah. Maka kaedah yang kedua disebut oleh Imam Syafi'i, ulama-ulama kita Syafi'i, makmum tersebut boleh meninggalkan yang baki baca surah Fatihah dan rukuk bersama imam, tetapi rakaat itu tidak diambil kira, hendaklah ditambah rakaat lagi selepas imam memberi salam. Hendaklah menambahkan 1 rakaat selepas imam memberi salam. Rakaat itu tidak dikira, tetapi dikira sebagai sah berjemaah. Ini adalah kaedah yang terbaik bagi mereka yang berlaku seperti ini. Kalau berlaku seperti ini, sama balik kita. Dan batal pada semayang itu ada 2 wajah. Kalau imam dah rokok, dia tak habis juga surah Fatihah, dia tak dapat rokok dengan imam. Dan kalau tidak rokok juga dengan imam ni, jawab rakaat, dia tak dapat rakaat. Jika tidak rokok bersama imam, jawab dia luputlah rakaat, tak dapat rakaat, maka dia kena habiskan Fatihah, semayanglah seorang diri. Kalau dia ambil kaedah begini, tadi dahlah dia beratur nak masuk kan, dah tu dia berlari-lari pula nak semayang, tiba-tiba dapat sikit je, kecewa habis dia. Adakah di sana jalan penyelesaian? Itu yang saya sebutkan tadi. Boleh pakai kaedah yang kedua, iaitu tak perlu mufaraqah, tinggalkan baca Fatihah terus rukuk dengan imam, rakaat tidak diambil kira, tetapi boleh ditambah 1 rakaat selepas imam beri salam. Dalam masalah ini, dan pada batal semayang itu, kalau dia tak rukuk juga batal semayang. Dari sudut batal ni dibahaskan oleh ulama, macam mana nak dihukumkan batal. Dan pada batal semayang itu ada 2 pendapat, ada 2 wajah, ada 2 pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Mengikut wajah yang asah tidak batal semayangnya jika sekiranya ia sempat mendapat imam dalam i'tidal. Ini pendapat dhaif. Dia kata sah semayang kalau dia dapat i'tidal, mana diberikan ia tertinggal 2 rukun panjang, 1 rukun pendek. Dia boleh tertinggal 2 rukun, 2 rukun tertinggal, boleh lagi. Boleh lagi, dia kata. Ini qaul dhaif, ni tak pakai ni. Dan jika tidak sempat mendapati imamnya dalam i'tidal, nescaya batallah semayangnya. Dia kata kalau tak dapat i'tidal, memang sepakat batal semayang. Ambillah pandangan yang kedua, iaitu terus sahaja rukuk dan rakaat itu tidak dikira tapi sah berjemaah selepas imam memberi salam tambah 1 rakaat lagi. Ini yang masyhur, yang disepakati oleh ulama-ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau tidak, yang pandangan ini dia jadi celaru. Pandangan ini mengatakan boleh kerana dia pakai kaedah dimaafkan tertinggal 2 rukun. Dimaafkan tertinggal 2 rukun. Bermakna kalau dia dapat i'tidal, maka baru tertinggal 2 rukun, 1 berdiri betul, yang kedua rukuk, tapi i'tidal dia dapat, maka masih lagi sahlah semayang dia. Pandangan ini adalah pandangan yang dhaif, sebab ini muqassir.
bukan orang yang asal kejadian ataupun keuzuran yang lain. Masalah 32. Makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah, dia sibuk baca doa iftitah dan ta'awuz dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tapi dengan sangkanya yang kuat ia boleh menghabis Fatihah. Dia memang sangka kuat bahawa dia memang boleh habis baca Fatihah bersama dengan imam, sama dengan imam berdiri ni, tapi sangkaannya rupanya tak betul. Macam mana keadaannya? Adakah sama seperti masalah di atas? Dia memang yakin tak dapat habis surah Fatihah kalau dia baca doa iftitah dan auzubillah. Yang kedua ini, dia sangka zon yang kuat, bahawa zannul ghalib ni kuat sangkaannya kalau dia baca pun boleh habis surah Fatihah. Ini tak sama masalah di atas. Masalah makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz, dan pada sangkanya yang kuat bahawa ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas daripada selesai membaca kedua-duanya sebelum imam rukuk, maka hukumnya terdapat 3 wajah. Ada tiga wajah. Yang pertama, hendaklah makmum sempurnakan Fatihah dia, sebab dia sangka pada awal. Oleh sebab itu kaedah yang kita telah bacakan pada pengajian yang lepas, yughtafaru fil awaili la yughtafaru fis sawani, ataupun ma la yughtafaru fil ibtida la yughtafaru fis sawani. Sesuatu yang dimaafkan pada permulaan tidak dimaafkan pada pertengahan. Sebab pada permulaan ianya bersangka kuat bahawa dia boleh habis baca Fatihah, ternyata bahawa sangkaan itu tak betul, maka oleh sebab itu diberikan kelonggaran. Berikan kelonggaran sebab peringkat awal memang dia sangka betul boleh habis, ternyata rupanya tok imam ni baca lebih laju menyebabkan dia tidak sempat menghabiskan surah Fatihah, maka ia diberikan kelonggaran mengikut kaedah ma yughtafaru fil ibtida ma la yughtafaru fis sawani, sesuatu dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada pertengahan. Kalau dia betul-betul dimaafkan, ma la yughtafar fil ibtida, kalau pada permulaan tidak dimaafkan, iaitu dia sangka memang tak dapat, maka kalau memang sangka tak dapat, dia tak ada kemaafan, sebagaimana muqassir tadi. Kena habiskan baca Fatihah. Yang kedua, hendaklah ia turun rukuk mengikut imamnya dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya. Demikianlah dinaskan dalam kitab Al-Imla, kitab Al-Imam Syafi'i. Dalam keadaan ini, tak apa yang baki ditanggung oleh imam. Yang baki ditanggung oleh imam. Kalau dia tak cukup habis Fatihah, ia boleh terus rukuk, tak payah perhabiskan. Ada pandangan yang kedua, diperhabiskan tapi tidak boleh melebihi kadar 2 rukun panjang tertinggal dengan imam. Tapi pandangan kita ini memakai pandangan di dalam kitab Al-Imla karangan Al-Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ini di antara kitabnya Al-Imla, di antara kitab Al-Um, di antaranya kitab Mukhtasar Muzani di Imam Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Muzani ini Al-Imam Muzani mengambil pandangan Al-Imam Syafi'i, dia catat setiap pengajiannya, dicatat. Bila dicatat, dia jadilah Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Ini juga pandangan Imam Syafi'i. Kemudian disyarahkan oleh ramai di kalangan para ahli ulama, di antaranya disyarahkan oleh Al-Imam Mawardi yang bernama Al-Hawi Kabir. Al-Hawi Kabir. Al-Hawi Kabir li Imam Mawardi, Al-Hawi Saghir li Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Dia tak sama. Kalau kita baca dalam kitab fiqh tersebut dalam kitab Al-Hawi, itu Hawi Saghir li Imam Al-Qazwini. Kalau Wahawi Kabir ni disebut dalam kitab Al-Hawi Kabir, ini karangan Al-Imam Mawardi, ada 24 jilid karangan Imam Mawardi ni mensyarahkan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga, hendaklah ia membaca, ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang kedua, hendaklah sempurna sampai habis. Pandangan yang kedua, pandangan pertama kata, kena habis juga surah Fatihah.
diberikan kelonggaran, tertinggal 2 rukun. Pandangan yang kedua, dah dia kata baki tu imam tanggung. Baki tu imam tanggung. Tak payah hantar fikir panjang-panjang lah. Kalau tak, macam mana ni ustaz? Tadi saya baca doa iftitah, saya sangka boleh habis baca doa, baca Fatihah. Tengah saya baca Fatihah, baru baca setakat ihdinas siratal mustaqim, imam pun rukuk. Rukuk je sama dengan imam. Pandangan kedua. Pandangan kedua ini berlandaskan pandangan Imam Syafi'i juga, sebagaimana yang disebut dalam kitab dalam kitab Al-Imla. Pandangan ketiga, ini mazhab Marawizah nama dia. Mazhab Marawizah ni masyhur di Iraq. Masyhur di Iraq. Mazhab Marawizah. Al-Imamul Marwazi. Juga periwayat daripada Imam Syafi'i sendiri. Nama dia mazhab Marawizah nama dia. Mazhab Al-Marawizah. Ataupun disebut iaitu dia ada Marawizah dan juga ada mazhab yang lain iaitu Imam Muzani dan sebagainya, juga meriwayat daripada Imam Syafi'i. Al-Imam Marawizah, mazhab Marawizah ni terkenal dengan mazhab Khurasaniyun namanya. Mazhab Khurasaniyun. Mazhab Khurasaniyun ni berkata, hendaklah ia membaca daripada Fatihah kadar apa yang telah ia membaca daripada doa iftitah dan ta'awuz. Ini sebagaimana dalam kitab Muniyatul Musalli, ada Matlul Badrain, kena qada balik. Contoh dia, tadi dia baca doa iftitah paling pendek, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi bila dia baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, imam rukuk. Jangan rukuk dulu, kena qada tadi sebab terbaca doa iftitah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baru boleh rukuk. Sebab apa? Sebab dia menyibukkan diri baca doa iftitah. Sebab tu boleh terus baca doa, baca Fatihah. Maka terbaca doa iftitah tadi kena qada di dalam baca Fatihah. Imam rukuk, jangan terus rukuk, kena qada yang kau baca tadi. Ini mazhab Khurasaniyun nama dia, atau mazhab Marawizah. Ini yang dipegang oleh pengarang kitab Matlul Badrain, Muniyatul Musalli, Bughyatul Tullab, kebanyakan di negara kita ni. Dan mengikut pendapat ini, jika bacaan doa iftitah dan ta'awuz lebih panjang daripada Fatihah, maka tidaklah membadai, melainkan baca Fatihah semuanya, kerana dikirakan taksir, dikirakan cuai. Dengan berbimbang itu dan pendapat yang ketiga ini yang terlebih asah, iaitu pendapat Abu Zaid Al-Marwazi. Betul kan? Al-Marwazi itu mazhab Marawizah. Dan pendapat ini disahkan oleh Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syashi. Nama dia Qaffal Asy-Syashi, seorang ulama yang hebat, terkenal di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Al-Imam Qaffal. Qaffal ni ialah Syekh Qaffal, seorang yang pandai membuat kunci. Kunci dulu besar-besar kan. Dia pandai buat kunci. Oleh sebab itu gelaran beliau ialah Qaffal. Qaffal, bangsa Asy-Syashi, Al-Qaffal Asy-Syashi, seorang ulama yang hebat dalam mazhab kita. Bukan setakat dia tuan guru, tapi dia pandai buat kunci. Al-Imam Al-Qaffal ada di antara ulama yang hebat dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dia hebat, ulama terkenal, tapi dia ada kilang tepung. Orang panggil dia Syekh Ali Daqqaq. Ad-Daqqaq iaitu sebab dia ada kilang tepung dia. Macam kita lah dulu kalau bersawah, kita ada tempat kisar padi. Contoh Ustaz Syukri mengajar, siapa nak kisar padi, pergilah rumah dia. Enjin yang pakai, Jeffrey tahu kisar padi. Bila nak raya, berderet orang nak kisar, iaitu pulut. Ini dulu orang-orang bersawah, orang tahulah orang bersawah. Siapa yang ada enjin ni, kira banyak duit lah, macam Jeffrey kan.
Ada enjin, kira orang berada lah. Contohnya Tok Syekh ni ulama, tapi dia ada tempat kilang tepung, iaitu Syekh Daqqaq rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Qaffal, seorang ulama yang alim. Al-Imam Al-Qaffal rahimahullah ta'ala. Inilah pandangan yang dipegang kebanyakan ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tiga-tiga ni pun boleh pakai. Nak perhabis pun boleh, nak qada kadar mana pun, tengok keadaan. Contohnya kakak-kakak ni, makcik-makcik, kakak-kakak makcik ni memang baca Fatihah lambat. Seluruh perempuan ni, kalau dia dapat tu imam laju, kelang kabut makcik ni. Dia akan jadi kelang kabut. Bila pergi Masjidil Haram, tu imam sana laju. Kebanyakan rumutan ini dia orang tak sempat baca Fatihah. Dan pergerakan laju, sana memang laju. Orang nak tawaf pun dia kira begitu. Dia style orang Arab ni, Mekah ni memang style dia kalut sikit. Cara pun ya Allah khalas dia style begitu kan. Ya Allah ya telah, dia memang style nak budaya dia begitu. Berbeza orang Madinah slow je kan. Dia memang budaya yang berbeza. Jadi kalaulah contohnya kita nak pakai pandangan yang kedua, ya boleh. Pandangan yang kedua, baki itu imam tanggung. Ataupun nak pakai yang ketiga, yang dimasyhur dalam kitab-kitab Jawi lama, kena qada'kan yang baki tadi pun boleh. Tiga-tiga ini juga adalah mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak menyusahkan bagi orang yang nak semayang. Kalau dia boleh buat yang pertama, teruskan. Kalau dia cuba rakaat kedua dia tidak boleh yang pertama, maka dia boleh pilih yang ketiga. Yang ketiga pun tak boleh, nanti rakaat yang ketiga boleh ambil yang ketiga ni tak adalah, sebab dia tak baca doa iftitah. Kalau pada rakaat seterusnya sembahyang fardu zuhur dia cuba yang pertama, tak boleh juga. Nanti sembahyang fardu asar dia boleh cuba yang ketiga. Tak boleh juga, laju juga. Jadi nanti besoknya bila sembahyang fardu zuhur berlaku juga dia boleh pandangan yang kedua. Bukan kita mengambil sewenang-wenang, tapi telah cuba 3 kali. Cuba dah 3 kali, memang tu imam ni laju. Dalam kita duduk di Mekah tak lama, maka boleh kita pakai mana satu pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi pandangan yang ketiga itu adalah terlebih berhati-hati. Ini dinamakan mazhab Marawizah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك ودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم زمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا.
اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.